Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bincangkan topik ni revision juga, tapi saya tak pasti saya dah pernah cerita belum, tapi saya rasa vektor saya pernah ajar kamu lah kan. Jadi kita tengok soalan vektor. Kita mula dengan terus saya pergi dekat soalan nombor 53 kat sini. Vektor. Okey. Soalan 53. Goyang-goyang. Goyang-goyang dia mula autofocus dia bergerak 53 kat sini. Okey. First kali soalan dia adalah berkenaan dengan diberi R sama dengan 2I tambah dengan 3J kat situ dan S sama dengan negatif 4I tambah dengan 2J. Cari nilai P jika, dia ada perkataan jika pula, dia kata jika 2R tolak 3PS adalah selari dengan paksi Y. Selari dengan paksi Y. Okey, sekarang kita perhatikan dalam vektor kita macam mana kita nak tulis paksi Y dalam vektor. Okey. Dan kamu tahu bila kita melibatkan paksi, ini adalah paksi Y, ini adalah paksi X. Paksi Y dan paksi X. Vektor ni sebenarnya kita boleh anggapkan dia sebagai koordinat. Tambah-tambah vektor melibatkan I dengan J. Kan? Yang mana I ini dia mewakili macam X dan J Y. Okey. Jadi bila kita tengok kat sini, bila paksi Y maksudnya X kita adalah sentiasa kosong. Itu penting kan? Dekat paksi Y ni X adalah sentiasa kosong. Okay. Sekarang bila dia kata selari dengan paksi Y, maksudnya apa? Dia selari dengan paksi Y. Maksudnya dia duduk di mana-mana pun, vektor ni, dia akan jadi macam tu. Nampak? Kalau kat sini, X kosong. Kalau kat sini, X dia ada, tapi Y dia macam mana? Y dia. Tengok keadaan dia kan. Dia kata selari dengan paksi Y. Okey. Tapi tak apa, saya akan buat dulu kat sini. Kita akan buat dulu kejap. Soalan ni dulu. 2R tolak 3PS dulu. Macam mana cerita dia? 2R. Saya tukar kepada bentuk lajur. 2, 3. Kemudian tolak dengan 3. P. Dia kat luar. S ni baru vektor. Kita masukkan dalam bentuk lajur juga. Iaitu negatif 4 campur 2. Jadi kamu akan dapat ni macam biasalah kita kira vektor. Dia autofocus ni menyebabkan dia kelabu. Okey. Ini kita akan dapat jawapan 4 campur dengan 12P. 4 campur dengan 12P. Okey, sini 6 tolak dengan 6P. Okey, yang ni kau boleh faham kan macam mana dia campur kat situ. Saya tengok macam mana nak cerita paksi Y kat kamu. Sekejap. Ini salah soalan. Patutlah ini nombor 54. Bukan 53. Okey. Ni sindrom duduk sorang-sorang dalam office. Kan? Okey. Tengok kejap. Okey. Dia macam ni lah. Lepas tu bila dia kata sentiasa selari dengan paksi Y, kita just samakan saja dia dengan paksi Y. Yang mana paksi Y ni penting kamu kena ingat macam saya beritahu tadi. X dia adalah kosong. Jadi X ni mewakili siapa? X biasanya mewakili I. Jadi I kita, dia mesti nilai dia kosong. Jadi yang mana satu I kat sini? Yang atas.
Jadi kita keluarkan, oleh sebab itu kita ambil sebab dia selari dengan paksi Y, maka 4 tambah 12P sama dengan 0. Jadi kita terus ambil kat situ 12P sama dengan negatif 4. P sama dengan negatif 4/12 sama dengan negatif 1/3. Dapat terus P kan? Ini kalau dia selari dengan paksi Y. Kalau dia bagi tahu selari dengan paksi X, balik pula. Kalau dia kata selari dengan paksi X, maksudnya kita akan jadikan paksi X ni kat mana? Y dia adalah sentiasa kosong pula. Itu maksud dia, macam mana kita nak gunakan, nak selesaikan soalan ni bila dia sebut perkataan selari dengan paksi X ataupun selari dengan paksi Y. Okey? Boleh ada soalan? Cikgu. Ya. Yang 2R tolak 3PS tu cikgu substitute cikgu dia punya nilai dia tu dengan ni. Substitute. Bila kita substitute kat sini, lebih mudah saya substitute dalam bentuk lajur. 2I campur 3 saya tulis sebagai 2, 3. Ini kita panggil dia vektor lajur. Kan, column vektor. Sama juga S ni kita tulis sebagai negatif 4, 2. Jadi kita boleh kira dengan lebih mudah lah berbanding kalau kita tulis I dengan J ni senang juga kira, cuma kita tulis banyak benda. Cikgu, yang 4 tambah 12P sama dengan 0 tu cikgu ulang balik boleh tak? Boleh. Okey. Bila dia sebut pasal lari dengan paksi Y, maka yang kita faham paksi Y apa? X sentiasa kosong. Bila X macam saya beritahu tadi, X sentiasa kosong maksudnya X mewakili apa? I, Y mewakili J. Dan dalam vektor ni, bila kita tulis macam ni, maksudnya dia dalam bentuk I dan J. XI, YJ. Macam tu sebenarnya simbol dia. Kan? Jadi bila kita kata selari dengan paksi Y, maksudnya apa? Atas dia kosong. Bila atas dia kosong, maksudnya kita ambil lah yang atas ni samakan saja dengan kosong. Dapatlah nilai P. Boleh, Syafiqah? Oh, boleh. Kalau dia kata selari dengan paksi X pula, kita ambil bawah kosong. Maksudnya yang kalau kita ambil atas, maksud bawah kita tak penting, tak tengok pun. Tak payah tengok pun berapa bawah dia. Sebab soalan dia hanya direct untuk mencari nilai P jika yang ini selari dengan paksi Y. Dia tanya soalan direct. Okey? Ada soalan lagi? Sebelum kita pergi seterusnya. Azarina, okey? Abang Cia? Okey, cikgu. Okey. Jadi kita pergi terus nombor 55. 53, cikgu? 53 yang tu lah. So tertinggal. Tadi saya ingat saya buat 53. So saya 2-3 kali saya tengok kenapa saya congak jawapan. Kenapa jawapan salah? Kan? Lama saya fikir tadi. Bunyinya soalan lain. Patut pelik kan? Okey, 53. 53. Jika A sama dengan MI tambah dengan 3J adalah selari dengan, dia kata selari, saya buat simbol macam ni. Selari dengan B negatif 2I tambah M tolak 5J. Cari nilai-nilai M. Cari nilai-nilai M. Okey? Kalau kamu tengok kat sini, cerita dia simple je. Bila dia kata selari, sebenarnya formula dia macam ni. Ini formula untuk selari. Saya tulis. Formula untuk selari. Okay, kalau dia kata A selari dengan B. Macam inilah A selari dengan B. Kita tulis dia sebagai A sama dengan lambda B. Lambda menunjukkan dia, sifat dia adalah selari dalam vektor. Okay? Jadi kita boleh masukkan jalan kerja sebenar dia lah. Bila kita masukkan A, siapa A kita? Masukkan. A kita adalah M3. Sama dengan lambda. Lambda ni kadang-kadang simbol dia, kau buat je lah macam mana pun. Saya buat Y terbalik je. Kadang-kadang terbalik dah je. Macam mana simbol dia tak penting pun. Asalkan benda ni kita faham. Dia adalah satu pemalar kan, untuk nyatakan dia selari.
B pula adalah negatif 2. I jangan letak letak. J dia adalah M tolak 5 macam tu. Dia macam ratio cikgu yang pemalar tu. Pemalar ni ratio dia, kalau dia tanya ratio kita kena buat pemalar tu lah. Tapi bila soalan ni suruh cari nilai M je, kita potong je, ambil ni terus kita potong. Kita tukarkan dia jadi pecahan. Zap macam tu terus. Nampak? Bila kita potong macam ni, apa kesimpulan kita? Lambda hilang dan M adalah sama dengan negatif 2 atas ni direct. Yang bawah kena buat sikit. 3 sama dengan M tolak 5. Jadi M sama dengan 8. Okey? Ada dua nilai. Ada dua nilai. Satu yang ni, satu ni. Okey cikgu. Boleh Okey, tak apa, kita saya nak tunjuk juga jalan kerja sebenar dia. Kan? Jalan kerja sebenar je kalau kita sehari kita kena buat macam ni. M sama dengan lambda negatif 2 macam tu. Satu lagi kita akan buat kat situ 3 sama dengan lambda M tolak 5. Kena buat soal serentak. Jadi kita akan dapat kat sini bila saya buat ni lambda sama dengan M per negatif 2. Saya ganti kat sini. Jadi 3 sama dengan sini M per negatif 2. Negatif 2. Oh, saya salah lah. Saya ambil terus. Sorry. Ini silap-silap. Bila saya buat balik ni baru saya faham. Saya teringat dia salah. Ni jadi ni. Jadi M tolak 5. Yang ni akan jadi kuadratik ni. Negatif 6. Lepas tu saya rasa macam senang sangat. Kan? Ni akan jadi M kuasa 2 tolak 5M. Jadi kita kumpulkan M kuasa 2 tolak 5M campur 6. Jika kamu faktor, M akan dapat 6, maksudnya kita akan dapat 2 dan 3. Okay, ni tadi saya salah, saya ambil terus. Sebenarnya saya dah bagi tahu tapi saya buat lain. Bila kita potong ni, dia akan jadi pecahan. Oleh sebab itu, M per 3 sama dengan negatif 2 per M tolak 5. Yang ni. Ini baru betul. Maksudnya kita buang terus lambda tu aja. Bila kita potong ni, buang terus lambda. Jadi kita cross, kita akan dapat M tolak 5 sama dengan negatif 6. Kita akan dapat balik benda ni. Cuma dia tak ada lambda lah. Kan? Okay. M kuasa 2 tolak 5M campur 6 sama kosong. M sama dengan 2 dan M sama dengan 3. Sorry. Silap. Bila saya bagi jawapan tadi, terfikir kejap. Takkan semudah itu. Ni soalan kebat. Okey. Jadi cikgu yang atas ke yang bawah? Ni dua-dua sama. Oh. Dua sama. Cuma sebenarnya shortcut yang saya nak tunjuk kat kamu, potong ni, maksudnya kita potong lambda tukarkan jadi pecahan. Tapi saya tersilap, saya ambil samakan. Itu silap. Silap saya samakan. Dia sebenarnya bukan samakan. Kita potong ni, kita tukarkan dia menjadi pecahan terus tanpa lambda. Yang ini jalan kerja sebenar dia. Jalan kerja sebenar dia dengan lambda panjang sikit lah. Nampak? Tapi akan menghasilkan jawapan yang sama. Boleh? Sekejap cikgu nak tengok. Okey. Tengok. Ni sama SPK, bukan lain. Cuma jalan kerja je berbeza. Yang ni dah padam. Ini salah. Senang sangat saya tadi ambil jawapan. Takkan kebat semudah itu. Okey. Boleh. Kita try 5-5. Kan? 5-5 pasti benda yang sama lagi. Masih selari. Kamu akan nampak dia punya flow dia. Okey, tengok nombor 55.
Nombor 55 dia bagi kat situ P sama dengan K campur 2 I campur dengan 4J. Okey, dan Q pula kan sama dengan KI campur 2J. Okey, kalau saya tukarkan kepada bentuk laju, dia akan jadi sebab dia kata kat sini adalah P selari dengan Q. Bila selari kita tu buat formula kita adalah P sama dengan lambda Q. Okey, kita masukkan dalam bentuk laju. Yang atas akan jadi K campur 2. Ini akan jadi 4 sama dengan lambda Q kita adalah K2. Nampak? Jadi kita tak guna lambda, kita gunakan teknik ringkas dia, kita potong terus dia. Bila kita potong terus kita terus jadi pecahan. Apa pecahan kita? Dia terus jadi macam ni. K campur 2 per 4 sama dengan K per 2. Kita hanya perlu buat apa? Darab silang. Bila kita darab silang, kita akan dapat 2K campur 4 ni sama dengan 4K. Jadi 4 sama dengan 4K tolak 2K tinggal 2K. Jadi jawapan kita K sama dengan 4 bahagi 2 dapat 2. Adakah dia tanya satu je nilai K? Cuba tengok. Betul, cari nilai K sahaja. Dah nampak flow dia? Macam mana kalau selari? Nampak? Okey boleh cuma tadi ada saya yang silapkan, bukan kamu. Kamu kena ingat ini simple macam ni je. Letak, selari, potong, tukar jadi pecahan, selesaikan. Sama ada linear ataupun kuadratik. Okey. Yang lain boleh? Marjin, boleh Marjin? Boleh, boleh. Okey. Nombor 56. Nombor 56 diberi OM. Ini vektor juga tapi dia bagi dalam bentuk macam ni pula. OM sama dengan PI campur dengan 2J, okey, dan ON sama dengan 8I campur dengan PJ, okey. Cari nilai-nilai P. Jadi kita nak nilai-nilai P jika titik-titik OMN adalah segaris. Kali ini dia kata apa? Segaris. Bila segaris, kita buat satu garis. Kemudian kita letak je titik-titik tu apa? Titik O, M, N. Okey. Kemudian kita akan gunakan konsep yang sama seperti selari. Sebab segaris ni, bila dia duduk atas garisan yang sama, maksudnya dia juga adalah selari. Okey. Jadi combination apa yang kita boleh buat? Sama. Kita boleh ambil apa? Combination ON dan OM. Nampak? Dengan mengatakan bahawa kita boleh anggap sebagai maka OM juga adalah selari dengan ON. Sebab apa dia selari? Sebab dia duduk pada garisan yang sama. Benda yang duduk atas satu garisan, dia mesti selari. Nampak satu garisan macam ni? Dia adalah apa? Selari. Cuma beza dia apa? Dia duduk satu line. Kalau tracing, ini selari tapi bukan segaris. Ini selari tapi tidak segaris. Yang ini segaris dan selari. Dia segaris dan dia juga adalah selari. Okay. Dua-dua sama keturunan cikgu. Dia macam keturunan tapi vektor kita tak pakailah keturunan. Oh, Kan? Kita pakai vektor kita, formula dia lagi mudah lah macam ni je. Terus kita letak macam tadi juga. Apa OM kita? P2 sama dengan lambda. ON kita pula adalah apa? 8P. Ini kalau dia suruh cari nilai P lah. Kalau dia suruh cari, dia suruh buat persamaan, cerita lain kita kena cari lambda. Bila cari lambda, dia kena bagilah koordinat dia semua penuh. Yang ni cerita kita tengok macam mana nak cari nilai P dulu. Okay, macam tadi sama, kita potong. Potong terus, jadi kita akan dapat kat situ P per 2 sama dengan 8
per P, kita cross akan dapat P kuasa 2 sama dengan 16. Jadi apa jawapan kita untuk P? Nilai-nilai P. Yes, nilai-nilai Jadi P dah akan dapat? Negatif 4 cikgu. Yes, negatif 4 dan juga 4. Dua jawapan. Sebab punca kuasa 2, 16 akan menghasilkan dua jawapan. Satu positif, satu negatif. Dan pelajar juga, jawapan juga diterima kalau pelajar tulis macam ni. Terima juga. Plus minus. Diterima. Tapi jawapan sebenarnya macam ni ataupun lebih baik jawapan ditulis terpisah. Jadi ini jawapan. Ni jawapan, ni pun jawapan. Tapi yang ini tak boleh macam ni, maksudnya kita tulis P sama dengan ni lah. Maksudnya. Mana-mana pun boleh. Asalkan tunjukkan bahawa dia menghasilkan dua jawapan. Ini boleh faham Iaitu kalau segaris juga, kita akan guna konsep yang sama macam selari. Sebab segaris adalah selari. Okey? Boleh? Kita pergi terusnya. Tengok soalan macam mana. 57. Dia pakai apa ni? Segaris. Ni kamu dah boleh buat dah sini. Boleh tengok dah. Idea dah dapat. Dah boleh try dah. Okay, 57. Tengok. Okay. Jadi kita kata nombor 57 kat situ. Titik ABC dengan keadaan OA sama dengan 56 dan OB sama dengan 64. Okey, dan OC sama dengan K2. Okey. Kalau dia kata OA, OB, OC ni, dia macam koordinat sama. Maksudnya kat sini koordinat A adalah 56. Koordinat B adalah 64. Koordinat C adalah K2. Kalau dibagi dalam bentuk koordinat, kamu boleh buat dalam bentuk vektor juga. Dapat boleh tukar. Koordinat boleh tukar kepada bentuk vektor. Okay? Tapi soalan dia kata apa? Cari nilai K jika titik-titik A, B, C adalah segaris. Tengok. Dia ni soalan ni dia trik sikit. Nampak? Bila dia kata A, B, C segaris. A, B, C segaris. Jadi combination kita bukan OA, tak ada OA sini. Dekat garis tak ada OA, tak boleh pakai terus. Jadi apa kita nak buat? Kita kena ambil dua combination yang sesuai, pilih mana-mana. Contoh saya akan ambil, oleh sebab itu AB adalah selari dengan, nak ambilkan siapa? AC, boleh? Contoh jadi saya akan anggap sebagai AB adalah selari dengan AC. Kita boleh buat macam tu. Dan ada pelajar dia buat apa? AB adalah selari dengan BC. Pun boleh. Pun boleh, tak ada masalah. Cuma kat sini bila AB, kena pergi carilah AB. Apa AB? Kena guna vektor. AB sama dengan AO campur OB. Dia dah combine ni. Jadi AO apa? AO maksudnya terbalikkan OA. Jadi tukar simbol. Negatif 5, negatif 6. OB ambil direct. 6, 4. Jadi jatuh dia, siapakah AB? AB adalah 1, negatif 2. Masuk kat sini AB 1, negatif 2. Selari dengan AC. Okay. Mana AC kita? AC, AO campur dengan OC. Siapa AO kita baca tadi? AO terbalikkan OA. Jadi dia akan jadi negatif 5, negatif 6. Campur dengan OC, K2. Jadi kesimpulan kita, apa AC kita? AC kita adalah, yang ni negatif 5 dengan K campur, kita tulis K tolak 5 lah. Positif tulis depan. Yang ni negatif campur dapat negatif 4. Tulis kat sini. Sampai kat sini kita dah boleh guna konsep selari. Potong saja, jadikan dia pecahan. Jadi kesimpulan kita akan dapat 1 per negatif 2 sama dengan K tolak 5 per negatif 4.
Kan dalam pecahan kita boleh potong sini atas bawah, boleh potong. Jadi saya potong sini dulu. Ting ting. Okey. Kemudian nak darab silang boleh. Nak buat 4 bagi sini bahagi 2 pun boleh, tak ada masalah. Mana yang kita rasa mudah lah. Contoh saya nampak 4 boleh bahagi 2, saya buat 4. 4 bagi 2 tinggal 2. Jadi K akan dapat sama dengan 7. Okey, cuba tengok. Ada soalan? Tanya. Tak ada cikgu. Okey. Boleh. Complicated sikit lah cikgu. Ha? Complicated sikit. Dia dah combine lah. Dia dah combine dengan apa yang kita belajar sebelum ni. Vektor ni, dia dah combine masuk. Tapi fokus dia sebenarnya soalan ni nak tanya pasal apa? Sama benda ni je ni. Benda ni fokus dia adalah segaris. Nampak? Tapi bila kita buat benda ni, kita akan kena recall pula. Apa AB? Kena pergi sini. Dapat, bawa balik. Pergi AC, pergi bawa sini. Dapat, patah balik. Macam tu. Okey, boleh 57, kita pergi tengok soalan 58. Ni semua soalan-soalan kebat ni. Tapi kalau dalam exam masuk macam ni, kamu boleh buat kira, dahsyat lah. Baru syok. Okey, kita tengok soalan nombor 58. Dia bagi apa? Jika A sama dengan, saya buat dalam bentuk vektor lajur tu lah, saya tulis 58. A adalah 10 dan P. B pula adalah sama dengan 7 negatif 1. J tu negatif J maksud negatif 1. Cari nilai-nilai P jika A tolak B sama dengan 5. Okay, buat macam ni. Tak apa, kita terus tengok. A tolak B sama dengan 5. Macam mudah je. Okey, A dia 10 P. B 7 negatif 1 sama dengan 5. Okey. Oh, saya faham kat sini. Sebab tu dia bagi soalan ni, cerita dia pasal apa? Kibat. Okey. Tapi saya rasa macam ada satu benda yang tak lengkap dia buat ni. Dia tak lengkap. Soalan ni dia sama semua ni. Kenapa sama semua ni? Patutnya dia tak lengkap saya rasa soalan ni. Sama. Soalan nombor 58 dengan 59 sama tu. Dia sepatutnya soalan ni dia kena bagi pasal magnitude sepatutnya ni. Betul kot. Magnitude A tolak B. Maksudnya tak boleh macam ni direct ni. Direct kita dapat sebelah sini vektor. Sebelah sini bukan vektor. Dia kacau cerita dia. Jadi sepatutnya dia kena bagi tahu ini ada magnitude. Kalau magnitude betul. Tengok. Dia kena letak macam tu. Baru betul magnitude. Dia tak cukup lah. Sebab tu saya tengok nombor 58, 59 sama. 60, 61 tu pasal magnitude lah. Dia soalan ni pasal magnitude lah. Kamu letak soalan nombor 58 letak magnitude. Dia tak boleh buat soalan ni. Dia disangkut. Kan? Magnitude baru boleh dapat. Magnitude formula kita. Magnitude untuk apa-apa vektor. Contoh saya ambil untuk R adalah sama dengan punca kuasa 2. Ini. X apa ni I. Ini kalau saya kena tulis kena katakan vektor R tu adalah sama dengan XI campur dengan YJ contoh. Okey, jadi yang ini adalah X kuasa 2 campur dengan Y kuasa 2. Ini formula untuk apa? Magnitude. Saya rasa dia dah bagi dekat senarai formula. Tengok dalam exam kamu nanti
Oh, tak ada lah. Admat tak ada. Kalau tak ada maksudnya kamu kena hafal lah formula ni. Dah tak ada lah. Dulu dia bagi ni. Tengok dalam senarai rumus ni, dah tak ada. Kamu kena hafal lah ni. Formula untuk ni kita panggil dia formula magnitude. Sama dengan formula jarak. Kan? Jadi kita akan dapatkan contoh macam ni. Saya dapatkan 10 tolak 7, 3. Bawah dia P campur 1. Yang ini I, yang ini J. Sama dengan 5. Jadi maksudnya bila dia bagi magnitude, saya letak balik magnitude. Kalau tak ada magnitude, tak ada jawab soalan ni. Kan? Jadi cerita dia kat sini adalah kamu kena buat 3 kuasa 2 campur dengan P campur 1 kuasa 2 punca kuasa 2 sama dengan 5. Betul. Masukkan. Okey. Dia senang je sebenarnya soalan ni. Tengok bila dia buat macam ni kita akan dapat jawapan kita adalah 9 campur ni jangan kembang lah. Kalau ada P1 jangan expand. P campur 1 kuasa 2 biar je kat situ sama dengan ni 5. Okey. Kemudian kat sini kita ambil kuasa 2. Tertinggal pula punca kuasa pergi sebelahan. Jadi P campur 1 kuasa 2 sama dengan 25 tolak 9 dapat 16. Okey. Jadi bila kita pergi menjadi punca kuasa 2 kat sana, kita akan dapat P campur 1 sama dengan 4 dan P campur 1 sama juga dengan negatif 4. Jawapan P sama dengan 3 atau P sama dengan negatif 5. Okey. Cuba tengok perhatikan. Soalan dia yang salah. Soalan ni buku ni dia silap sikit. Dia tak letak sepatutnya dia kena letak magnitude. Ini kita panggil dia magnitude. Boleh? Boleh. Okey. Jadi kalau kamu tengok cerita pasal magnitude ni, kalau kamu perasan, formula dia adalah berkaitan dengan apa? Pythagoras theorem sebenarnya kan. Okey. Kat sini saya tunjuk. Ni kita ingat sebab formula tak bagi ni. Kena faham lah. Senang faham, senang ingat sikit. Ini X, ini Y. I dengan J adalah dia punya macam koordinat dia lah. Jadi kalau kat sini dengan kat sini. Jadi kita panggil dia magnitude untuk vektor tu adalah ini magnitude dia. Magnitude adalah jarak. Kan? Ini I, ini J. Sebab tu jarak kat sini dia akan jadi punca kuasa 2 I kuasa 2 campur dengan J kuasa 2. Dia seolah-olah macam Pythagoras theorem kan untuk magnitude kan. Okey. Kita pergi soalan Magnitude tu formula jarak ke cikgu? jarak. Magnitude adalah jarak. Oh. Okay. Magnitude adalah panjang dia, berapa panjang dia. Okey, nombor 59 sama 59 sama. Soalan dia sama. Dia kata P sama dengan X dan 7. Dan yang ini lebih dibagi terus Q sama dengan negatif 62. Cari nilai X jika betulkan soalan tu. Betulkan soalan tu, dia sepatutnya magnitude P tolak Q. Okey, sama dengan 13. Okey, yang soalan ni saya akan gunakan shortcut sikitlah. Jadi bila shortcut kita buat simple je sebenarnya. Bila kita buat macam biasa, P tolak Q, kita buat P tolak Q dulu. Jadi kat sini P tolak Q sama dengan X7 tolak dengan negatif 6, sini 2. Okey, sini kita akan dapat jawapan kita adalah X tambah 6 dan 7 tolak 2, 5. Okey, bila saya beritahu kamu, bila kamu ingat cerita dia pasal Pythagoras theorem, bila kita letak magnitude kat sini, X tambah 6, 5, macam tu, sama dengan 13. Kamu kena ingat,
Untuk buat shortcut dia melibatkan Pythagoras theorem yang biasa. Contoh yang biasa adalah melibatkan yang ini jarak dia adalah apa tadi? Hypotenuse, nampak? 13. Nampak? Kemudian dia bagi seorang. Siapakah dia? Ini Y. Y dia 5. Yang ini adalah Pythagoras theorem yang kamu hafal. Kalau kamu hafal, senanglah. Kamu terus pergi buat saja. Cerita dia pasal apa kat sini? 12. Macam tu. Dia dapat 12. Cuma kat sini, kenapa? Macam mana boleh jadi dua jawapan pula? Sebab magnitude. Magnitude ni dia macam modulus. Contoh X tambah 6 sama dengan 12. Jadi, yang ini dalam fungsi kita belajar. Jadi, dia akan pecah pada dua jawapan juga. Iaitu X tambah 6 sama dengan 12. Dan X tambah 6 sama dengan negatif 12. Sama juga kalau kita buat macam tadi, kuasa 2 tadi pun sama cerita dia. Jadi kita akan buat jawapan kita X sama dengan 6 dan X sama dengan negatif 18. Cuba perhatikan jalan kerja ni dengan yang tadi. Boleh ke yang tadi buat macam ni? Tengok yang tadi kan, Pak. Dalam Pythagoras theorem kita belajar apa? 3, 5, seorang lagi mesti apa? 4. Seorang lagi mesti 4. Jadi kita akan dapat jawapan yang sama sebenarnya kalau kita buat P campur 1 modulus sama dengan 4. Jadi kita akan dapat P campur 1 sama dengan 4. P campur 1 sama dengan negatif 4. Benda yang sama. Nampak? Dia boleh guna tapi melibatkan Pythagoras theorem, sifar Pythagoras theorem yang biasalah. Kalau yang kamu tak hafal jangan pakailah. Pelik nanti kan, susah sikit cerita dia. Kita pakai biasa balik. Okey, boleh? So maksudnya kalau hafal je guna cikgu. Yang hafal ya, yang hafal boleh kita guna shortcut lah. Kalau yang tak hafal, kena buat macam tadi lah. Formula asal Pythagoras theorem yang C kuasa 2 sama dengan ada punca kuasa 2 semua kan. Cikgu Okey. yang shortcut tu boleh cikgu ulang balik tak cikgu? Yang shortcut mana ni? Yang shortcut ni Tu. kalau kamu hafal nombor ni contoh sifar Pythagoras theorem yang kita wajib hafal. Patutnya dalam form 4 kamu wajib hafal apa? 3, 4, 5. Kemudian 5, 12, 13. Kamu wajib hafal lah. Kan? Satu lagi 8, 15, 17. Satu lagi yang kamu kena ketahui juga adalah seorang lagi. Sekejap. 7. 7, 24, 25. Okey? Tapi yang wajib tahu dua ni je selalu masuk. Yang ini kita panggil dia sunat muakkad, dituntut sebab selalu masuk exam. Okey? Bila kita akan menghafal ni, bila kita tengok 13 dengan 5, kita tahu cerita dia. 13, 5, jadi seorang lagi adalah 12. Kan? Dan masa kita nak selesaikan dia, maksudnya 12 apa? Ini 12. Tapi jangan lupa, dia ada modulus. Bila kita selesaikan modulus ni, kita buka modulus, dia akan menghasilkan dua jawapan. Satu positif, satu negatif. Yang ini kita belajar dalam topik fungsi. Nilai mutlak. Ingat Syafiqah? Okey. Okey, ingat lagi sikit. Kita boleh try tengok nombor 60. 60. Okey. 60 dia lain sikit. Dia terkejut tengok lain sikit. Dia lain sikit je. Dia ubah-ubah soalan ni dalam exam. Dia benda yang sama. Dia ubah-ubah sikit je. Tengok nombor 60. OP, saya terus tulis OP dia bagi OP sama dengan 13 dan OQ sama dengan 47. Kemudian, dia seorang lagi. OR, dia baca soalan tadi kan? Yang tadi, yang OA, OB, OC. Okay. Kemudian dia kata apa? Cari nilai-nilai P jika magnitude PQ sama dengan 2 kali OR.
Dia bagi magnitude PQ sama dengan 2 kali OR. Okey. Bila kamu jumpa benda macam ni, langkah pertama kena pergi cari dulu siapa PQ. Jadi PQ adalah sama dengan apa PQ? PO PO tambah OQ. OQ tu. Jadi PO kena ubah simbol. -1, -3. OQ ambil terus. Jawapan akan dapat 4 tolak 1, 3. 7 tolak 3, 4. Okey. Kemudian kita ambil siapa pula? OR. OR kat situ. OR dah buat apa? Dah memang OR kan? Tak payah buat apa. OR tak payah buat apa. Benda yang sama. Kita masukkan magnitude dia. Magnitude ni maksudnya apa? Apa maksud magnitude PQ? Dia punya apa? Pythagoras theorem. Contoh magnitude PQ, nanti kamu pergi ambil masuk ni isi pula. Magnitude lain. Magnitude PQ sama dengan punca kuasa 2, 3 kuasa 2 campur 4 kuasa 2. Dapat 5. Itu kena ingat tu. Apa magnitude OR? Magnitude OR pula adalah sama dengan punca kuasa 2, -2 kuasa 2 campur P kuasa 2. Baru isi. Sebab tu kena buat asing. Isi kat sini, magnitude dia adalah apa? 5. 2 kali, yang ini siapa? Punca kuasa 2. Ni 4. Campur P kuasa 2. Sebab tu soalan dia minta apa? Nilai-nilai P. Okey? Ini boleh selesai lah. 2 pindah dulu. Kita akan dapat 2 pindah dulu akan jadi kat sini berapa? 5/2 lah. Dan kemudian kuasa 2. Sama dengan 4 campur P kuasa 2. Pindah 4 ke sebelah pula. Kita akan dapat berapa ni? Pindah 4 sebelah. 25/4 tolak 16/4. Pakai manual. 25 tolak 16, 9/4. Okey. Kan? Jadi punca kuasa 2 9 dengan 4, P sama dengan plus minus 3/2. Faham ni saya buat, saya tak pakai kalkulator Cikgu. Ya. Cikgu tolong ulang cikgu yang PQ sama dengan punca 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 tu. Ni. Ini kita dah ada PQ. Ya, saya letak sini Okey. Kita dah ada PQ. Jadi PQ kita adalah sama dengan 3, 4. Nampak? Tapi yang ini bukan PQ. Ini adalah magnitude PQ. Jadi kena ingat formula magnitude. Formula magnitude punya formula adalah apa? Pythagoras theorem. X kuasa 2 campur Y kuasa 2. Siapa X ni? 3 kuasa 2 campur dengan 4 kuasa 2. Kalau kamu tekan kalkulator, kamu akan dapatlah 5. Sebab Pythagoras dia 3, 4, 5 lah. Ataupun 9 campur 16, 25. Punca kuasa 2, 25 dapat 5. Boleh? Rajin. PQ. Okey cikgu, faham. OR pun sama lah. Tapi OR kita tak dapat jawapan lah sebab ada unknown. Kita biar macam tu lah. Sebab tu saya isi macam tu je. Kemudian kita selesaikan. Okey? Ada soalan? Tengok betul. Kesilapan pelajar macam biasalah. Dia pergi ambil PQ ni, dia pergi isi 3, 4 kat sini. Salah lah. Dia tak betul lah. Patutnya kena isi apa? Modulus kena isi dia punya apa? Magnitude. Boleh yang lain? Okey? Syafika? Boleh. Boleh cikgu. Okey. Jadi nombor seterusnya nombor 61. Okey, nombor 1 sama tak cerita dia? Sama magnitude. Tengok. Cerita sama ni. Begini nombor 1 ni kita laju sikit lah boleh Kita cuba laju sikit. Iaitu X
sama dengan H tambah 4. Nak laju sikit tulis laju lah. Okey. Y sama dengan 45. Okey, soalan dia Z pula. Kan? Sama dengan H2. Okey, dia bagi apa? X campur Y. X campur Y tolak 2Z. Kita cari ni dulu. Kita akan dapat X campur Y tolak 2Z. Jadi kat situ H campur 4. 7 campur dengan 45 tolak dengan 2 kali H2. Jadi kita akan dapat kat sini H campur 8 tolak 2H akan dapat 8 tolak H. 7, 5, 12. 12 tolak 4. 8. Ni soalan. Ya? Kau kena tukar pergi magnitude dulu setiap tu dulu cikgu. Belum. Kita kena cari yang dalam tu dulu. Tak dapat dalam macam mana nak cari magnitude ni? Bila dah dapat dalam ni baru kita isi kat dekat. Dia kata magnitude X campur Y tolak 2Z ni sama dengan 10. Baru kita masuk sini. Jadi magnitude yang ini sama dengan 10. Okey. Nampak? Jadi kamu nampak dia punya apa? Shortcut dia. Ada tak sifar Pythagoras theorem yang kamu hafal kat sini? Ada nombor apa? Ingat? Hafal tak? Ni 10, ni 8. Siapa seorang lagi ni? 7 cikgu. Berapa? Yang kamu hafal, yang patut, yang wajib hafal apa? Yang wajib hafal. Yang wajib hafal adalah 3, 4, 5. Betul? Ini nombor yang wajib kita hafal. Dan 3, 4, 5 ni, dia boleh beranak. Dia boleh beranak jadi apa? Kalau kita darab 2, dia akan jadi 6, 8, 10. Kalau kita darab 3, dia akan jadi 9, 12, 15. Yang ini yang mana? Yang ni. Nampak? Ataupun boleh pakai macam biasa, tak masalah. Kalau kamu nampak cam nombor tu, dia mudah sikit. Cikgu, yang sebelah kanan yang cikgu cakap tu, dia formula ke dia cara benda tadi? Ni. Ini adalah sifar Pythagoras theorem. Pythagoras theorem yang hafal dapat. Pythagoras theorem maksudnya macam ni lah. Kalau ni 3, kalau ni 4, maka ni 5. Jadi kalau ni 6, ni 8, maka ni akan jadi 10. Macam tu. Okay. Soalan ni penting tak dalam trigo. Dalam trigo boleh pakai nanti. Kalau ini 9, ini 12, ini 15 macam tu. Okay. Tapi kalau kamu sangkut, kamu kembali kepada formula asal. Okay. Ini 2 kaedah. Kalau kamu nampak macam ni, kamu boleh cam benda ni. Maksudnya kamu boleh jadikan terus 8 tolak H sama dengan 6. Jadi kita boleh dapat 8 tolak H sama dengan 6. Dan 8 tolak H sama dengan negatif 6. Kita dapatlah H sama dengan 2. Yang ni H sama dengan 14. Macam tu. Tapi kalau macam mana sama dengan 6? Sama dengan 6. Sebab sifar ni 8, 10. Seorang lagi siapa? 6. Okay. Siapa yang tinggal je lah. Tapi kalau kamu tak hafal sifar ni, buat macam biasalah. Maksudnya kamu buat ni, kamu terus buat punca kuasa 2 macam tu. Formula dia. Sini letak sama dengan 10. Sini letak 8 tolak H kuasa 2 campur dengan 8 kuasa 2. Dia akan dapat jawapan yang sama. Cuma yang ni akan jadi kuadratik. Nampak? Kan? Contoh kalau kau buat cara kuadratik, kita akan dapat apa? 8 tolak H kuasa 2 campur dengan ni 64 sama dengan ni 100. Jadi kita akan dapat 8 tolak H kuasa 2 sama dengan 100 tolak 64 akan jadi 36. Nampak? Bila
kuasa 2 pergi sebelah, dia akan jadi punca kuasa 2. Dia akan jadi 8 campur H sama dengan plus minus 6. Dapat ni? Dia terus pergi sini. Cikgu, kenapa punca kuasa dia kadang-kadang soalan dia jadi positif negatif dengan satu. Punca kuasa. Ha. Punca kuasa kalau pindah dia tak jadi. Dia punca kuasa jadi kuasa. Dia sekali je. Yang pindah, yang jadi punca kuasa adalah ni. Kalau kuasa jadi punca. Punca yang jadi positif negatif. Dia macam ni dia macam ni. Kalau saya bagi X kuasa 2 sama dengan 4. Macam tu. Okay. Kan? Yang ini dia akan jadi X sama dengan punca kuasa 2, 4. Punca kuasa 2, 4 ni sebenarnya adalah plus minus kat depan dia. Nampak? Tapi kalau dia bagi punca kuasa 2X sama dengan 2, yang ini tak ada, dia sekali je pindah. Dia tak jadi plus minus. Jangan salah pindah. Kan? Punca kuasa bila kita kuasa pindah baru jadi plus minus. Kuasa yang pindah. Kenapa jadi macam ni? Sebab X kita ni kalau 2 kuasa 2 berapa? 4, betul tak? 4. Negatif 2 kuasa 2 pun 4. 4. Macam tu. Okay. Boleh okay. Kena jaga kat situ. Jadi punca yang jadi plus minus tu. Cikgu. Ya. Kalau cikgu. Yang setiap X, Y dengan Z tu kan. Setiap tu saya tukar magnitude dia. So baru saya masukkan dalam yang X tambah Y tolak 2Z. Boleh juga kan cikgu? Cakap macam tak boleh. Oh, dia kena semua buat dalam Dia tak boleh. Bila kamu buat macam tu dia jadi perapu je. Memang lah. Sebab X saja H ada kuasa 2. Lagi dekat Z pun ada H kuasa 2 lagi. Kan? Dekat Y nanti 4 dengan 5 tak boleh selesai. 4 dengan 5 dia akan jadi punca kuasa 2, 16 campur 25. Benda tu tak boleh selesai. Jadi panjang. Dia sepatutnya jalan cara tu pun dia dah tak betul. Magnitude dia. Jangan dia kena buat satu sekaligus tu baru magnitude. Sebab dia nak magnitude dia lain lah kalau dia bagi tahu macam ni Rajin. Ini maksudnya saya faham soalan kamu, iaitu X campur Y tolak 2Z. Okey, ini saya bagi tahu tak sama tak sama dengan magnitude X campur magnitude Y campur magnitude negatif 2Z. Tak sama dia tak boleh pisah. Jangan pisah-pisahkan magnitude, dia tak boleh pisah. Dia kena sekaligus, selunggup. Boleh? Faham cikgu, faham. Okay. Jelas. Boleh. Jadi kita pergi dekat nombor apa dah? Tak sempat masuk nombor indeks ni. Soalan tadi dah habis lagi. Soalan tadi dah habis dah, nombor 61. Apa jawapan dia? Mana jawapan dia? Ni. Nilai-nilai bagi H. Ni apa? 2 dengan 14. Kan? Okey. Ni saya salah ni. Saya salah tulis. Bukan X tambah. Ni sepatutnya apa? Tolak. Nanti kamu silap. Tukar balik. Yang ni pakai cara ni senang lah kalau kamu hafal. Biasanya soalan exam dia tak akan bagi 2 kali kebat. Kebat untuk mengaplikasi je, maksudnya nombor-nombor dia biasanya mudah. Cara nak jawab tu, macam mana nak buat. Yang tu penting. Okey, kita pergi dekat C lompat terus 61, 62 ni kamu boleh try. Boleh try soalan gempak agak. Okay. Kita pergi 63 sebab 63 dengan 64 ni adalah soalan simulasi SPM. Maksudnya soalan ni pernah masuk dalam exam SPM. Okey. Tengok apa benda kat belakang. Ni log. Okey, tak apa. Nombor 64, 63. Soalan dia kat sini. Diberi AB sama dengan, bila kamu dah biasa buat dalam bentuk laju, kita dah lebih selesa dengan bentuk laju sebenarnya. P6. Kamu kena faham lah. Atas tu I, bawah ada J. Lepas tu CB sama dengan 16I
tolak 6 macam tu. Dengan keadaan P adalah ialah pemalar. Cari nilai atau nilai-nilai. Yang ni dia tak bagi hint. Maksud dia kata kau pandai-pandailah satu kedua jawapan dia. Okey, cari nilai atau nilai-nilai P jika A, dia kata magnitude AC sama dengan 15. Jadi kat sini macam tadi kena ingat bila dia tanya magnitude AC, jadi benda pertama kita kena buat apa? Kita kena pergi cari dulu AC tu. AC kena cari dulu. Jadi AC adalah sama dengan AB, gunakan yang atas ni. Campur dengan BC. Jadi kita ingat AB direct, jadi P dengan 6. Tapi BC terbalik. Terbalik maksudnya simbol akan bertukar. Negatif 16, 6. Jadi kita akan dapat, kesimpulan kita akan dapat P tolak 16 dan bawah dia akan jadi 12. Nampak? Kamu nampak? Saya bila saya tulis ni saya dah nampak dah. Ada tak sifir Pythagoras theorem yang kita hafal? Okey, kita letak terus. Berapa? Ada tak sifir Pythagoras theorem yang kita hafal? 12, 15. Siapa seorang lagi? 9. 9 betul lah 9. Sebab apa? Kita gunakan 3, 4, 5 kan? Tapi sebab ni kita darab 3. Bila kita darab 3 kita akan jadi 9, 12, 15. Okey. Jadi kalau dapat yang ni senang, terus kita buat. Jawapan kita akan jadi P tolak 6 modulus sama dengan 15. Jadi P tolak 6 sama dengan 15 dan P tolak 6 sama dengan negatif 15. Jadi P sama dengan 21 dan P sama dengan ni apa? Negatif 15 tolak 6, 9. Boleh faham? Sama je tadi kan? Okey? Dia sama dengan 15 tu sama dengan 9. Yang mana? Yang P tolak 6 tu sama dengan 15. P tolak 6 ni modulus. Oh, P tolak 6. Ni P tolak tolak 6 pula. Betul. Sorry. Saya baik kamu tegur sampai kelas salah kan. 16. 31 kan? 31. Oh, 16. Sorry. 16, 15, 1 kan? Betul. Okey. Cikgu, habisnya yang cikgu kata yang related tu mana satu yang apa tu yang related dengan 9 tadi tu? Ini nombor dia, nombor kat sini. 15, 12, maksudnya yang ini adalah 9. 9 lah. Jangan salah semua. Itulah saya pun pening cikgu. Saya beritahu 9 je, sebaik kamu tegur. Kan? Lepas tu awal-awal saya salah salin ni. Salah salin tu jadi hancur. Betul kan balik? Oh, okey. P tolak berapa ni? 16. Betul. Cek balik. Betul. Sama dengan apa? 9. Okey, betul. Jadi P tolak 16 sama dengan 9 dan P tolak 16 sama dengan negatif 9. Jadi kita akan dapat P sama dengan 20. Yang 9 kuasa 2 je. Dia tak ada kuasa 2 sebab dia terus ambil nilai. 9 tu direct. Okay, yang ini kata apa? P sama dengan 7. Betul? 7 orang tu. Betul Shortcut dia memeningkan cikgu. Shortcut memeningkan. Okey, kita buat kita jangan buat shortcut. Sebab kadang-kadang shortcut ni kalau kita cekap, kita dapat tangkap nombor dia memang kita rasa mudah. Betul tak? Tapi kadang-kadang basic lebih mudah. Sebab basic berdasarkan kepada flow. Kita nampak modulus. Apa formula modulus? Modulus formula dia punca kuasa 2
P tolak 16 kuasa 2 campur dengan 12 sama dengan 15. Yang ni basic dia. Okey. Bawa ke 12 sana. square cikgu. Ha? 12 kuasa 2. 12 kuasa 2. Okey. Cikgu tak Jadi makan kita lagi. Ha? Cikgu tak makan lagi. Itulah tak makan gini. Itulah. Jadi kita akan dapat sini kejap. P tolak 16 kuasa 2 sama dengan, saya bawa tu 15 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2. Okey, sini kita akan dapat P tolak 16 kuasa 2 sama dengan, berapa ni? 15. Oh, tak boleh congak. 81 cikgu. 81. 81. Jadi baru kita bawa punca kuasa 2 ni. Kita akan dapat P tolak 16 sama dengan punca kuasa 2 81. Dia akan jadi plus minus. Itu jawapan kita akan dapat P tolak 16 sama dengan 9 dan P tolak 16 sama dengan negatif 9. Yang ini nampak pendek. Kalau yang nampak, yang tak nampak, baik buat yang ni. Yang ni memang basic dia, flow dia bagus. Sebab berdasarkan apa? Formula asal. Jawapan akan dapat sama. 25 dan P akan dapat 7. Boleh Nampak? Soalan dia pendek je. Jalan kerja dia nampak. Itu baru A. Belum B. Kan? Nampak? Okay. Kita pergi tengok B pula. B segaris ni. Yang segaris maksudnya dia dah combine dengan soalan mula-mula tadi kan. Okay. Apa B kita kat situ? Dia kata titik A, B, C adalah segaris. A, B, C adalah segaris. Jadi bila kita kata A, letak balik. Macam tu ya. B. A, B, C adalah segaris. Jadi combination kita memang kita dah ada. Apa combination kita? Sepatutnya combination kita akan pakai A, B kan? Dengan apa? B, C. Sebab kita ada CV kan? B, C. Jadi kita tuliskan itu jadi A, B adalah selari dengan BC. Jadi kita masukkanlah AB. AB kita adalah P dengan 6 dan BC kita adalah macam tadi terbalikkan simbol akan jadi negatif 16 dengan 6. Kemudian yang ini lambda apa sih tadi potong jadikan dia pecahan. Jadi kita akan dapat kat situ P sama dengan negatif 16. Kenapa congak terus? Sebab 6 dengan 6 mati. 6 dengan 6 mati terus. Dapat jawapan terus. Okey, ingat lagi ni tadi. Yang mula-mula tadi. Segaris. Boleh? Boleh cikgu. Boleh Kita masuk 64 Okay. Nombor 64. Sorry, Nombor 64 kat sini diberi A sama juga saya tukar dari terus jadi bentuk laju kan. 2 negatif 2. Okey, B 1 dengan 2. Okey. Itu apa? Oh, tak ada C, dia bagi koordinat. P 1 negatif 3 dan Q 5 2. Kemudian dia bagi PQ vektor sama dengan HA campur KB. Wah, dia soalan ni kau-kau dia campur aduk habis semua segala-galanya. Okey. Cari nilai H dan nilai K. Ingatlah saya bagi tahu mula-mula tadi yang koordinat ni kita boleh tukar kepada vektor. Koordinat ni boleh tukar vektor. Dia jadi apa? Bila koordinat tukar di vektor, dia akan jadi OP. OP kita tulis terbalik je. X kat atas, Y kat bawah juga. Yang ni akan jadi OQ. 5, 2. Nampak?
Sebenarnya kita kena buat apa? PQ. Belum pergi sini. Tak boleh pergi sini lagi. Belum selesai lagi. PQ tak dapat lagi. Jadi PQ sama dengan PO campur OQ. Okey. Jadi PO terbalikkan. Negatif 1, 3. Campur OQ, 5, 2. Dapat 4, 5. Lama nak nombor nak keluar. 4, 5. Okey. Ni PQ. Okey, vektor dia. Dia kata HA campur KB. Kita boleh guna apa? Persamaan serentak saja. PQ siapa? PQ 45. HA siapa? Gantilah masukkan. H 2 negatif 2 campur dengan K 1, 2. Masukkan. Kita akan dapat ini 2H campur K bawah negatif 2H campur 2K. Jadi kita akan dapat geng atas dan geng bawah. Dan kita kena buat persamaan serentak. Tapi pakai kalkulator pun tak apa, manual lah. Ini manual lah, senang kan. Jadi saya akan buat kalau persamaan serentak. Maksudnya kita akan jadikan dia 2H campur K sama dengan 4. Negatif 2H campur 2K sama dengan 5. Kamu tekan kalkulator lah. Saya tak ada kalkulator ini. Saya buat manual je. Buat manual, tambah, mati. 3K dapat 9. Jadi K dapat 3. Kemudian ambil 1. 2H campur K sama dengan 4. Masuk K 3. 2H campur 3 sama dengan 4. Jadi 2H sama dengan 1H sama dengan 1/2. Okey, cuba kamu check tengok. Tekan kalkulator. Sama tak jawapan? Tekan kalkulator pun tekan ni yang ni. Masukkan kalkulator ni A1, B1, C1. A2, B2, C2. Untuk kalkulator 570 warna hitam biasa. Kalau yang apa yang baru, kamu kena tekan mod. Saya pun tak tahu yang baru macam mana. Syafika pakai kalkulator yang baru warna putih tu kan? Cikgu. Boleh. Tahu kan macam mana buat persamaan serentak ni? Boleh kan? Boleh. Okey. Dapat sama tak jawapan? Persamaan serentak yang bawah tu kan cikgu? Bukannya Yang A yang ada tu ada 6 tempat nak kena isi tu. boleh mana? Okey, try tak? Saya dapat X sama 1/2, Y sama 3. Betul? Sebab X adalah orang yang kat depan, H. Okey. Y adalah orang kat belakang, K. Okey. Jadi kamu tak payahlah tunjuk dalam kerja ni. Dari sini, terus buat soalan serentak, terus dapat jawapannya. Okay? Sebab tu kamu tengok soalan dia tanya H dengan K je. Dalam kerja dia sini dulu. Pergi sini, turun sini. Sama cikgu. Nama okey. Vector unit. Apa formula vector unit? Okey, ini vector unit. Tadi kita dah belajar magnitude, jadi senang sikitlah nak faham vector unit. Vector unit pada arah PQ. Okey, formula dia bagi R macam tu. Vector unit ini kalau ada simbol atas macam ni maksudnya vector unit. Vector unit sama dengan 1 per magnitude R. Darab dengan vektor R tersebut. Macam tu. Jadi contoh soalan kita nak apa? Vektor unit PQ. Maksudnya kita kena buat PQ. Vektor unit adalah sama dengan 1 per magnitude PQ. Darab dengan PQ balik. Siapa PQ? PQ kita adalah 45. Ini dah ada PQ. 4I. Ni apa? 45 koordinat lah. Betul. Kita boleh pakai 4I campur 5J ataupun kita boleh pakai dia pakai apa tadi? Dia tak bagi kan? IJ kan? IJ kan? IJ maksudnya 4I campur dengan 5J.
Macam tu. Okey, cuma yang belum cari apa? Magnitude PQ belum cari. Jadi kita kena pergi cari magnitude PQ. Magnitude PQ, bila kita buat magnitude 4 dengan 5, kita akan dapati sama dengan punca kuasa 2, 4 kuasa 2 campur 5 kuasa 2. Bila kamu tekan kalkulator, kamu tak dapat nilai yang cantik yang boleh kita direct dapat jawapan tepat. Jadi kamu akan dapat 41. Jadi macam ni jangan potong, jangan tukar perpuluhan. Biar macam tu je. Jadi jawapan kita akan dapat 1 per punca kuasa 2 41 4i tambah 5j. Ini kita panggil dia vektor unit. Tinggal macam ni je. Boleh? Tu formula untuk tukar dalam vektor tak cikgu? Yang mana? Yang R sama dengan Ni, 1 ni. per R. Ini vektor unit. Oh, okey. Vektor unit. Ini vektor unit. Formula dia vektor unit bagi ni. Dalam senarai formula, kalau ikut buku yang baru ni, tak ada tau formula dia. Itu kacau ni. Tapi yang ni buku SBP. Saya tak tahu buku kamu macam mana. Formula kamu. Kat exam dia bagi tak cikgu? Sepatutnya dia kena bagi vektor unit. Okey. Kalau buku lama, ada kejap saya tengok. Matematik saya admit. Tak ada. Kena tengok latest lah. Nanti saya tu tengok soalan trial abang dan kakak kamu yang latest. Formula dia macam mana, senarai formula dia. Senarai formula banyak tau. Sebenarnya dia bagi. Tapi kita tak tahu yang mana satu. Adakah formula ni diberikan? Biasanya sepatutnya formula ni mesti diberikan. Tapi dia tak bagi. Dia tak bagi ni. Dia bagi ni je. Pandai-pandai lah faham apa benda ni. Macam tu. Okey, tu soalan nombor 64. Ni boleh kamu try nanti. Saya akan pergi nombor 67 dan 68 sebab tu ada kebat situ sikit kan. Kita tengok. 67 dia soalan pendek je. Soalan ni yang bahaya pendek-pendek macam ni kan. 67 dia bagi kat situ apa? OABC adalah sebuah segi empat selari. Okey. Dengan keadaan OA sama dengan 3I campur J dan OC sama dengan 2I tambah 3J. Okey. Bila kamu buat segi empat selari, kamu tak payah lukis segi empat selari yang saya ingat. Segi empat selari yang paling basic adalah kita panggil dia rectangle. Kamu lukis rectangle je. Lukis je tak kisah. Tak payah letak koordinat apa pun, tak payah. Yang penting bila dia kata OABC mesti ikut abjad. Iaitu letak O, A sini, X sini tak kisah. Tak kisah. Mana-mana O, A, B, C pun boleh. Dia akan jadi jawapan yang sama. Sebab kita tak perlu accurate kat sini. Yang penting kita nak tahu segi empat selari maksudnya ni selari dengan ni. Bila selari maksudnya dalam vektor sama. Selari adalah vektor yang sama sebab dia sama panjang. Yang ini pun selari dan sama panjang, dia sama. Jadi maksudnya kesimpulan kita OA sama dengan apa ni? CB. Jadi OC sama dengan AB. Jangan terbalik pula pergi buat OA sama dengan BC, tak boleh. Dia kena ikut, lepas tu dia kena buat benda ni bagi nampak. Okey. Contoh soalan ni begitu OA ni, jadi kita boleh letak OA ni vektor kita. OA, jadi kita letak 3I campur J. Dia automatik sini pun akan jadi arah dia situ. Sama arah dia. Itu segi empat selari. Jadi kat sini juga adalah 3I campur J. Dan OC kat sini. Sini OC. Kita letak 2I
campur 3J macam tu. Anak panah macam tu. Ini anak panah dia macam tu. Sama. 2I campur 3J. Cikgu ni soalan 67 ke 68 cikgu? 68. Saya salah buat. Saya sebut Oh. 67. 68. Cikgu. Nanti kita patah balik. 67. Kan. Ini macam apa Azina kata ni sindrom tak makan ni. Lagi saya pergi makan Okey. Jadi soalan minta apa kat situ? Soalan minta AOB dia minta A1 dia minta OB. Apa kesimpulan kita? OB sama dengan OA campur dengan AB. Jadi dia mudah je lah. Kan? Jadi kita boleh terus letak OA adalah 3I campur J campur dengan AB 2I campur 3J. Dia mudah je sebenarnya. Nak susun bagi nampak je. Jadi jawapan kita adalah 5I tambah dengan 4J. Habis. Boleh faham tak ni? Okey. Cikgu, CV macam mana cikgu lepas cikgu? Dia main nilai dah. CV dia selari. Segi 4 selari. Oh. Bila segi 4 selari maksudnya apa? Sama ni 4 selari kamu letak, saya letak. Anak panah sama. Maksudnya yang ini sama dengan ni. Dia sama. Okey. Nombor 2, vektor unit arah OB. Ni tak payah buat lah. Kenapa saya tak payah buat? Sama ni. Nombor sama. Dengan PQ tadi. Saya ingat nombor dia 4 dengan 5. Kan? Jawapan sama. Dengan PQ. Ambil salin sebiji lah kan. Nampak? Sama. Ni 4, 5 juga. Dia tak kisah I dengan J tu balik. Sama cerita dia. Jadi kita just pergi letak kat situ. Jawapan terus. Kan? OB vektor unit vektor unit sorry. Vektor unit simbol dia apa? Ni pakai toceng. Sama dengan 1 per punca kuasa 2 41 terus 5I campur 4J. Ni patutnya kena buat dalam kerja tapi sebab sama je kita teruslah tentu. Okey, 68 dia ada B. Tengok B. Okey, dekat B ni dia minta apa? T ialah satu titik dalam keadaan CT. Dia beritahu CT sama dengan 16 I campur 3J. Okey, CT tak tahu kat mana CT kan? Cari OT. Cari OT. Jadi OT macam mana kita nak buat OT? OT adalah sama dengan O nak pergi ke T. Jadi kita boleh pakai OC campur dengan CT. Dapat? Kita ada tak OC? Ada OC. Jadi OC kita adalah buat dalam bentuk laju pun boleh. Dulu. 2, 3 senang kira sikit. Campur dengan CT pun dia bagi. 16, 3. Kita akan dapat jawapan kita kat situ. 18, 6. Tapi jawapan kita tulis baliklah. OT adalah 18I campur 6J. Boleh faham? Senang kan? Cikgu yang OC tu nilai macam mana cikgu dapat tu? OC ni? Ni soalan sangkubut ke cikgu? Sangkut. Ni soalan B dia. Oh, okey. Soalan B. Jadi dia gambar yang sama. Boleh, Marjin? Boleh cikgu. Okay. Tentukan sama ada OAT segaris atau tidak. Sama lah kita buat macam tadi. Jadi kita akan dapatkan O, A, T. Kemudian kita keluarkan apa kombinasi yang kita ada, yang dah ada, yang tak perlu kira. Maksud kita ada OA, ada OA kan? OA kita ada 31 OA. Kemudian kita ada OT. OT kita adalah 18, 6. Okey. Untuk nak buktikan segaris, kita kena buktikan nilai lambda tu. Jadi kita letak formula dia.
formula segaris adalah kita buat kat situ OA segaris maksudnya dengan OT. Sekejap, kita ada OT Okey, kita masukkan 31 lambda OT kita 18.6. Okey, kemudian kita pisahkan dia. Yang ni tak boleh potong. Kita boleh potong kalau salah satu yang dia bagi ni adalah huruf yang kena cari. Yang ni tak boleh potong, kita kena pecah. Jadi 3 sama dengan lambda 18. Jadi lambda kita adalah apa? 1/6. Nampak? Yang ni satu lagi. 1 sama dengan lambda 6. Jadi lambda kita juga adalah 1/6. Kalau sama maksudnya terbukti. Terbukti segaris. Sebab tu soalan dia suruh tentukan sama ada. Ini kena faham. Kamu dah hati buat semua ni, terkadang tak faham macam mana. Macam mana tentukan cikgu? Ni tentukan. Cara tentukan macam ni iaitu membuktikan bahawa nilai lambda yang didapati adalah sama. Maka terbuktilah dia adalah segaris. Selari pun macam ni juga. Kalau kita tentukan sama ada OA dengan OA dengan OT bukan. OA dengan BT adalah selari. Okey, saya lupa beritahu kamu biasanya kalau segaris dia mesti ada repeat nombor. Repeat huruf. Repeat huruf. Kalau segaris contoh saya bagi OT dan TB. Segaris. Maksudnya nampak? Segaris apa? Ada repeat. Maksudnya ada penyambungan. Tapi kalau selari biasanya dia akan bagi soalan exam. Selari biasanya dia akan bagi nombor yang berasingan. Contoh AB dengan CD. Dia kata buktikan bahawa AB dengan CD adalah selari. Maksudnya dia asing. Sebab apa? Sebab yang ini sambungan. Yang ini asing-asing. Lepas tu kamu tengok kita boleh cam dia. Boleh ke? So yang kalau yang sama tu, yang repeat huruf tu dengan yang tak repeat tu sama juga kan cikgu? Dia kena adakan lambda kan cikgu? Formula sama. Cuma biasanya kalau segaris, kamu akan nampak ada huruf dia yang sama, dia repeat. Cuma kalau ada kata perkataan selari saja, dia tak repeat. Okey. Kan? Tapi formula tetap sama. Kita gunakan formula selari. Sebab semua benda yang segaris adalah selari. Tapi semua benda selari tak semestinya segaris. Kan dah pening? Faham tak, Jin? Kan? Faham? Maksudnya apa saja yang segaris mesti selari. Betul? Kan? Tapi yang selari tak semestinya segaris. Macam tu. Okey, faham. Okey kita buat satu lagi sempat satu lagi kita buat satu lagi. Yang ni penting kat ni. Nombor 60 tadi saya ada skip nombor apa tadi? 67 kan? 67. 67. Lupa pula 67. Syafika exam apa esok? Kimia cikgu. Kimia, senang. Nombor 7, kimia boleh senang aja kan. A sama dengan dia jangan exam apa bahasa Melayu ke sejarah ke, itu kacau sebab apa? Benda tu kalau tak dapat result cantik nanti mak marah. Kan? Kalau kimia tak ada masalah. Sama je cikgu. Kena je. Saya dulu kalau subjek susah ni saya lega sikit sebab apa? Kalau dapat result ke C ke B ke, mak tak marah sangat. Susah mak kimia. Okey tak apa. Kan? Balik-balik agama dapat apa? B. Memang siap kau. Sejam kena tarbiah kat situ dengan kutubah semua. Okey. Jadi kat sini cari nilai M jika 3A campur 2MB adalah selari dengan paksi X. Macam dah pernah buat soalan ni tadi. Tadi dia selari dengan paksi Y tu. Ni selari dengan paksi X. X. Sama je kan? Tukar je lah. Cari ini dulu. 3
Kita masukkan ini negatif 1 dan 2 campur 2M. B kita 3 dan negatif 1. Kita akan dapat sama dengan negatif 3, 6M. Saya akan tulis 6M tolak 3 bawah 6 tolak 2M. 6 tolak 2M. Okey. Lepas tu dia kata apa? Selari dengan paksi X. Betul? Selari dengan paksi X. Betul? Bila selari dengan paksi X maksudnya apa? Kita jadikan dia Y dia kosong. Ini automatik kita terus dapat kat situ. 6 tolak 2M sama dengan kosong. Negatif 2M sama dengan negatif 6. M sama dengan 3. Ni je. Sama je tadi. Cuma yang tadi paksi Y. Ini paksi X. Kalau paksi Y, X kosong. Kalau paksi X, Y pula kosong. Ini simple soalan ni. Boleh faham ke? Okey. Okay, go faham cikgu. Ni dah 2 kali dia okey, dia nampak terus. Tengok satu lagi 69 Saya ambil masa kamu sikit. Okey. 69. Soalan 69 kita ambil kat situ dia bagi U sama dengan 79 dan V sama dengan 11 K tolak 3. Cari nilai atau nilai-nilai K bagi setiap kes berikut. U dan V adalah selari. Senang, selari. Selari maksudnya kita terus buat apa? Lambda Pecahan. lah. Lambda pecahan betul. Kalau kamu dah ni tulis dulu formula. Okey, 11K tolak 3. Potong. Tu dapat apa? Ni 7K tolak 3 sama dengan 99. Saya terus darab silang 7K tolak 21 sama dengan 99. 7K sama dengan 78. Betul ke 78? Tambah cikgu. Hah? Dia tambah. Oh, tambah. 120 cikgu. Betul lah. Tambah. Betul. Betul pelik jawapan ni. Tambah jadi 120. 120. Jadi K dapat 120 per 7. Kan? Okay. Satu lagi dia bagi apa? Magnitude pula. Magnitude dia lain sikit. Dia kata magnitude U sama dengan magnitude V. Jadi magnitude kita buat apa? Punca kuasa. Bila kita buat punca kuasa 2, jangan risau. Punca kuasa 2 ni, kiri punca kuasa 2, kanan punca kuasa 2, nanti punca kuasa 2 dia mati. Yang ini akan jadi 7 kuasa 2 campur 9 kuasa 2. Yang ini 11 kuasa 2 campur dengan K tolak 3 kuasa 2. 99 per 7 cikgu. Hah? Oh, tak payah masukkan lagi K je kan cikgu. Sekejap. Yang ini kita akan jadi ni dulu kan, ni punca kuasa 2 kan. Yang ini kamu dah kira dah. 7 kuasa 2. Apa yang Syifqah cakap ni? 69 per 7. Kan yang nilai K tu kena substitute boleh masuk dah ke cikgu? Tak, saya ingat tadi kena substitute tapi tak payah kan cikgu. Tak boleh. Ni soalan lain. Kamu tengok soalan dia je. Cari nilai K bagi setiap kes berikut. Perkataan dia bagi setiap kes berikut. Ni kes A dah selesai. Ni K dia. Okay. Kes B kita cari nilai K dia. Lain pula K dia. Faham soalan dia? Kan? Yang ni kita akan dapat apa? 49 campur 81. 130. Betul kalkulator ya. Ini 121. Betul. Sebab nombor cantik. Kalau nombor cantik betul lah ni. Ni akan dapat 9. K tolak 3 kuasa 2. Kalau 9 kita dah boleh congak dah. Punca kuasa 2 9 akan dapat K tolak 3 sama dengan 3 dan K tolak 3 sama dengan negatif 3. Jadi K sama dengan 6 dan K sama dengan 0. Cuba cek. Tengok. Ingat lagi tak? Ingat?
Dia dah repeat dah, soalan dia dah repeat. Dia yang ni pasal modulus, magnitude. Yang tadi atas tu pasal apa? Ini pasal yang simple je. Ini apa? Paksi selari. Ini selari. Ini selari, ini magnitude. Yang tu sebenarnya kita fokus tadi banyak dalam bahagian vektor satah kates ni. Dua ni je banyakkannya. Banyakkan soalan pasal benda ni. Cuma kalau kamu try tengok ni nombor 70 baca betul-betul. Boleh try lah 70 SPM tahun lepas saya. Tahun lepas ke 2 tahun lepas? Nombor 70 tu. Boleh cuba. Okey. 3 kebat. Kan? Nombor 70 boleh try lah. Okey. Jadi untuk malam ni sampai sini dulu. Cuba tengok. Jadi kita stop. Okey. Kan? Jadi sampai sini dulu untuk malam ni. Kita jumpa lagi insya-Allah. Mana kamera saya? Kamera. Ini. Okey, kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana ada exam, selamat exam. Yang tak exam, teruskan belajar. Kan? Tapi jangan stres-stres. Relax. Okey? Assalamualaikum. Cikgu, Ya. minggu depan ada kelas lagi ya cikgu? Minggu depan bulan 12 kan? Bulan 12 nantilah saya memang boleh kalau kamu nak kelas kamu abang je. Okey je buat, tapi mungkin saya ada cuti, kita ada cuti. Sebab saya akan bercuti juga bulan 12 ni, cuti sekolah betul tak? Betul. Nanti kita tengoklah macam mana kita boleh bincang. Kalau kamu nak buat kelas boleh, tapi kita buat 2 minggu lah. Kalau 2 minggu mungkin saya akan bagi tahu kat kakak tu nanti macam mana. Kena nak belajar math saja pun tak apa. Math dengan MS saja pun boleh, tak ada masalah. Kan? Aku beritahu je. Okey, tapi bulan 1 kita jumpa semula. Jangan risau. Bulan 1 kita akan buat patah balik semua, insya-Allah. Okey? Cikgu. Baik. Okey. Thank you, cikgu. Sama-sama. Cikgu.